Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk pengurusan jenazah bahagian yang terakhir, iaitu mengebumikan jenazah. Seperti yang dah kita maklum, kita dapat 4 tanggungjawab kita yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia, iaitu yang pertama, perlu memandikan jenazah. Yang kedua, kafankan jenazah. Yang ketiga, solatkan jenazah. Dan yang keempat, mengebumikan jenazah. Okay, pada minggu lepas kita dah tengok cara untuk solatkan jenazah. Hari ini kita teruskan untuk tanggungjawab yang keempat, iaitu mengebumikan jenazah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan mengebumikan jenazah? Kebumikan jenazah bermaksud mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaedah-kaedah tertentu. Okay, mengikut kaedah-kaedah tertentu. Yang mana kedalaman lubang kubur lebih kurang 6 kaki dan luasnya lebih kurang 3 hingga 4 kaki. Memadailah dengan muat badan jenazah. Okay, apa tujuan dia? Tujuan dia yang pertamanya untuk menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, agar tidak dapat digali oleh binatang buas. Okay, dalam buku teks awak boleh refer dekat muka surat 135. Okay. Kafiat mengebumikan jenazah. Okay, pengendalian jenazah. Yang pertama, sunat mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Okay, mungkin siapa-siapa yang pernah ikut orang uruskan pengebumian jenazah ni, dia nampaklah macam mana cara yang mereka buat. Okay. Dan inilah yang disunatkan, iaitu mendahulukan kepala jenazah ketika dihulurkan ke dalam kubur. Yang kedua, sunat orang yang meletakkan jenazah ke dalam kubur membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Ketiga, wajib diletakkan jenazah di atas rusuk kanan dengan menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat, kubur yang wajib sekurang-kurangnya dapat menahan daripada keluar bau dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Sebab itulah kena kedalamannya lebih kurang 6 kaki. 6 kaki itu dah cukup dalam lah. Mungkin binatang buas pun dah susah dah kalau nak gali balik kubur yang 6 kaki tu. Yang disunatkan malah lebih sempurna kubur yang luas, panjang dan dalam. Kalau awak tengok dekat sini, cara nak sediakan lubang kubur tu terbagi kepada 2. Satu dikhususkan untuk tanah yang keras dan satu lagi dikhususkan untuk tanah yang lembut. Okay. Yang pertamanya kita panggil lahat. Okay, lahat ni liang lahat dibuat pada dinding kubur sekiranya tanah keras. Okay, dikhususkan untuk tanah yang keras. Okay, perhatikan, tengok. Liang lahat tu dia buat lubang kat mana? Dekat dinding kubur tu kan. Okay, dekat dinding kubur. Dimasukkan jenazah dekat celah tu. Kemudian ditutup dengan papan. Okay, ni dikhususkan untuk tanah yang keras lah. Dan satu lagi dipanggil syak. Syak ni liang kubur yang dibuat secara syak. Lubang di tengah-tengah bahagian kubur sekiranya tanah lembut dan berpasir. Kalau kat tempat kita biasa buat macam mana? Bergantung kepada keadaan tanah tu lah. Boleh buat belaka sama ada nak buat lahat ataupun syak. Yang pentingnya kedalaman lebih kurang 6 kaki supaya tidak mudah dibongkar oleh binatang buas dan tidak timbul bau yang tidak menyenangkan. Okay, jadi setakat tu je lah untuk kebumikan jenazah. Lepas dah selesai semua, akan dibacakan talqin. Talqin tu sebagai peringatan kepada kita yang masih hidup. Okay, itu saja. Nanti insyaAllah akan disediakan beberapa soalan untuk dijawab. Terima kasih.